Itu yang biasa lah. Cuma untuk yang dari segi audience dia yang apa bersuara sui tu belum pernah lagi lah. I see. So Ha. ini kiranya julung kali lah kalau kata Yep, dan Kraftangan Perlis ni buat talk dengan mahasiswa-mahasiswi. Rasanya yep. platform terbaik sebab orang-orang muda sekarang ni dia tak tahu apa fungsi Betul So betul. kita nak ketengahkan juga sebab pandemik COVID-19 kita tahu yang ramai. Kejap lagi kau boleh kongsi lah macam mana kan nak sertainya ataupun nak Boleh. promote sebab kita tahu ini santai-santai dulu sebelum Boleh boleh. peserta kita masuk. Boleh boleh. Sebelum peserta kita masuk. Alright. Dia sebenarnya kita tahu kan kalau kata kita punya masyarakat sekarang kan ada yang dah hilang kerja dan sebagainya. Jadi fungsi untuk badan-badan yang buka peluang kepada perniagaan ataupun crafting dan sebagainya ni nak kita nak tengok peluang tu. Okay, okay, okay. Okay. Nanti Boleh. tuan lurai lah melalui slide ke dan sebagainya. Slide saya nanti akan dipancarkan juga kan? Ya, saya akan bacakan. Kalau kita Okay. nak test terus pun boleh juga sekejap Okay. Dia akan jadi begini. Uh, okay. 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 Okay, clear tuan. Clear clear. Dia akan jadi beginilah. So tuan cerita sikit uh, apa yang istimewanya ni. Gitu. Okay boleh. Okay? Boleh boleh boleh. Right. Sebelum tu saya akan buat announcement dulu. Okay, kalau nak join program Aina ke, Basyarul ke, siapa ke.
Okey tuan jika tuan Mahzuz, kalau tuan dah ready, kita nak mula untuk sesi pada pagi ini. Sementara kita menunggukan dia ada sedikit masalah teknikal di Webex ni sebenarnya. Tapi tak apa, Okay. kita tunggu dia akan masuk sikit-sikit lah penyertaan daripada pelajar dan daripada staff, juga daripada kita terbuka kepada masyarakat setempat lah di sekitar Universiti Utara Malaysia ni. Jadi tuan, kalau kata tuan ready, tuan bagi tahu saja jam berapa kita nak mula. Okey? Saya okey je. Sekarang Okey pun je. boleh. Sekarang pun boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga penonton. Warga penonton yang sedang menyaksikan secara langsung di Webex, iaitu talian official Webex Universiti Utara Malaysia. Dan bersama kita pada hari ini adalah Encik Mahzuz dari merupakan pengarah daripada Kraftangan, Perbadanan Kraftangan Cawangan Perlis, ya. Dan pada hari ini beliau akan menceritakan sedikit apa yang istimewanya Kraftangan Malaysia yang kita menjurus kepada sesi perkongsian bual bicara, ya. Boleh ya Tuan Mahfuz, ya? Boleh. Boleh, Alhamdulillah. Baik. Saya memperkenalkan diri dahulu. Saya Syahadat Nordin, merupakan selaku moderator ataupun pengacara untuk majlis pada pagi ini, dan kita mempersilakanlah kita nak tahu sedikit latar belakang daripada tuan ni, kan. Kita nak tahu sedikit sebelum kita teruskan dengan sesi perkongsian. Tuan boleh tak cerita sikit latar belakang tuan ni? Sejak bila menyertai Kraftangan, kan? Bermula daripada posisi yang mana sehingga kedudukan yang sekarang ni, dan bagaimana perkembangan Cawangan Perlis ni? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha rakan moderator saya, Encik Muhammad Syahadat Nordin daripada bahagian perkhidmatan dan sokongan pelajar UUM, pegawai UUM, siswa dan siswi Universiti Utara Malaysia, seterusnya tuan-tuan, puan-puan dan hadirin sekalian. Pertama sekali saya ingin merakamkan setinggi ucapan terima kasih kepada pihak Universiti Utara Malaysia kerana sudi menjemput saya bagi program Jom Sertai Kraftangan Malaysia. Ini adalah pelibatan pertama saya lah dari segi buat bicara bersama pihak universiti. Sebelum ni saya lebih terarah kepada penyampaian kepada saya punya usahawan
usahawan-usahawan di negeri Perlis. So ini adalah salah satu pengalaman baru bagi saya. Dapat bekerjasama dengan pihak Universiti Utara Malaysia lah. So saya mengucapkan terima kasih kepada Cik Syahadat Nordin kerana sudi menghubungi saya untuk berkongsikan sedikit pengalaman di Kaftanan Malaysia lah. Okay, terlebih dahulu saya ingin perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Mahzuz bin Ali, berasal daripada Kuala Lumpur, berumur 30, insya-Allah tahun ni 32 tahun lah. 32 tahun. Masih muda. Ya? Masih muda tu. Ya, betul. So saya telah berkhidmat di Kaftanan Malaysia hampir 6 tahun. So penempatan awal saya adalah di Seksyen Komersial dan Digital di Ibu Pejabat. Saya di Seksyen Komersial dan Digital hampir 4 tahun. Kemudian saya telah ditukarkan di anak syarikat Perbadanan Kemajuan Kaftanan Malaysia, iaitu Syarikat Kafoding Sdn Bhd. Saya di sana saya memegang jawatan sebagai pengurus. Hampir dalam setahun lebih saya di anak syarikat Kafoding. So saya ke Kaftanan Malaysia Cawangan Selangor hampir dalam setahun lebih juga. Dan kemudiannya saya dipostingkan di Kaftanan Malaysia Cawangan Perlis lah. Saya di sini pun hampir 3 bulan baru di Perlis ni. So kemasukan saya adalah pada Disember tahun lepas. So itu sedikit cerita latar belakang saya lah. Sepanjang saya berkhidmat di Kaftanan Malaysia. Tidaklah mempunyai pengalaman yang begitu luas kalau nak ikut orang untuk bercakapkan berkaitan dengan Kaftanan, tapi saya cuba sedaya upaya untuk memberikan penerangan berkaitan dengan Kaftanan Malaysia lah. Okey, baik. Terima kasih Tuan. So kita nak teruskan dengan sesi apa yang menariknya dekat Kaftanan ni, boleh Tuan ya? Boleh. Sebelum tu kita akan tengok sedikit slide yang telah disediakan oleh daripada Jabatan Kaftanan Cawangan Negeri Perlis ya. Jom sama-sama kita saksikan dan penerangan dipersilakan Tuan Mahfuz. Okey, terima kasih. Mahfuz. Ya. Terima kasih. Perbadanan Kemajuan Kaftanan Malaysia adalah agensi di bawah Kementerian Pelancongan dan Seni Budaya. Yang mana di bawah Kementerian Pelancongan Seni Budaya itu ada beberapa agensi lah. Antaranya adalah termasuklah Kaftanan, Perpustakaan Negara Malaysia, Tourism Malaysia, Jabatan Nakib Negara dan beberapa agensi-agensi yang di bawahnya lah. So, Kaftanan Malaysia adalah agensi di bawah sektor kebudayaan. Next slide Tuan. Okey, Kaftanan Malaysia ni diwujudkan melalui Akta 222, yang mana di bawah Akta ni, hasil di bawah Akta ini terbentuklah Lembaga Kaftanan Malaysia. Yang dahulunya dikenali sebagai Lembaga Kaftanan Malaysia lah. So untuk definisi kaftanan ni ialah keluaran kaftanan, artinya apa-apa keluaran artistik yang mempunyai daya tarikan kebudayaan atau tradisional dan adalah hasil dari suatu proses yang bergantung semata-mata atau sebahagiannya kepada kemahiran tangan, dan termasuklah apa-apa keluaran batik dan keluaran batik, artinya apa-apa barang walau bagaimanapun dihasilkan yang mempunyai reka bentuk batik pada atau di mana-mana bahagiannya. So ini adalah definisi kaftanan lah. So mana-mana kerja yang menggunakan kaftanan yang ada unsur-unsur tradisional dan ada unsur-unsur menggunakan alam semula jadi, ia dikenalikan sebagai kaftanan lah. So next. So ini adalah peranan tertubuhnya Kaftanan Malaysia. Pertamanya adalah untuk memajukan dan mengiat
dan memulihkan kemahiran dan ketutangan tradisional. Itu yang pertama. Yang keduanya, memajukan dan mengiap perkembangan dan memelihara standard perusahaan kraft tangan dengan pelbagai cara, termasuklah mengadakan perkhidmatan penyelidik, penasihat dan pengembang. Yang ketiga adalah memandu, mengorientasi dan membuat tukang-tukang yang ada sekarang ke arah penggunaan cara-cara moden pengeluaran, pengurusan dan pemasaran. Yang keempat adalah mengawal, meninggikan dan memperbaiki kualiti dan menyenggara standard keluaran kraft tangan untuk pasaran tempatan dan luar negeri dan memajukan pemasaran dan mengeksport pengeluaran kraft tangan. So ini antara peranan yang dimainkan kraft tangan Malaysia sejak ditubuhkan sehinggalah sekarang. So, tapi walau bagaimanapun, ini peranan yang di dalam Akta 22, tapi ada peranan yang terbaru lah yang telah digarapkan oleh pihak pengurusan yang lebih memfokuskan kepada keadaan sekarang ni. So next, tuan. Okey, ini adalah sejarah penempatan sejarah dan penempatan Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia lah. So, kalau ikutkan, Kraft Tangan Malaysia ni ditubuhkan pada tahun 1958 yang dikenali sebagai Lembaga Kemajuan Kampung dan Perusahaan. So, pada tahun 1973, daripada nama Lembaga Kemajuan Kampung dan Perusahaan dipertukar kepada Lembaga Kraft Tangan Malaysia. Dia di bawah MARA lah sebelum ni. Dan pada tahun 1979, kita telah dijadikan sebagai badan berkanun dengan namanya yang diberikan adalah Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia, yang sebelum ni ofis kami terletak di Jalan Tun Perak lah, di Kuala Lumpur. So selepas itu pada tahun yang berikutnya, ofis Kraft Tangan Malaysia ni bertukar di Jalan Ipoh Rawang, iaitu di Selangor lah. So itu dalam saya dalam 7 tahun. So selepas itu pada tahun 2000, Kraft Tangan Malaysia telah ditempatkan ofisnya di Kompleks Kraft Jalan Konleh, Kuala Lumpur. So inilah antara dia punya sejarah tertubuhnya Kraft Tangan Malaysia lah. So memang dah start, memang Kraft Tangan ni memang dah wujud pada awal selepas kemerdekaan, iaitu tahun 1958 sehinggalah sekarang ni. Okay, next. Ini adalah visi dan misi serta objektif Kraft Tangan Malaysia. Yang pertamanya, visi dia adalah untuk menjadi pemimpin dalam pembangunan industri kraft negara yang kukuh dan berdaya saing. Manakala misinya pula adalah mengkomersialkan produk seni kraft melalui pembangunan pasaran produk dan usahawan. So antara objektif yang di bawah Kraft Tangan adalah memperluas saiz pasaran produk kraft, membangunkan produk berkualiti yang berorientasikan pasaran, menggalakkan pertumbuhan dan memajukan industri kraft, menyediakan tenaga terlatih mengikut keperluan industri kraft, meningkatkan kesedaran minat terhadap penggunaan produk kraft. Okay. Next. Okey, ini adalah beberapa kementerian yang pernah Kraft Tangan duduki. So, tahun 1979, pada mulanya kita di bawah Kementerian Persatuan Awam. So, kita pernah juga duduk di bawah Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Kita juga pernah duduk di Kementerian Perusahaan Awam. Sehingga pada sekarang ni, kami duduk di bawah Kementerian Pelancongan dan Seni Budaya. So, di bawah Kementerian Pelancongan Seni Budaya ni lamalah kalau berbandingkan dengan kementerian-kementerian yang lain. So, daripada start pada 2013 hinggalah pada tahun 2021 ni memang kita duduk di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan lah. Okay, next. Kan? Adalah ahli-ahli lembaga pengarah yang mana pengurusinya terdiri pada YB Puan Rubiah binti Ung, dan juga timbalan pengurusinya adalah Yang Berbahagia Datuk Abdullah bin Haji Abdul Rahman. Dan yang seterusnya adalah ahli-ahli lembaga pengarah lah. Okay, next. Okay, ini adalah cawangan Kraft Tangan Malaysia
yang kalau ikutkan cawangan Kaftangan Malaysia ni, dia ada di semua negeri lah. Semua negeri. So, di Perlis, kami di Kangar lah. Ofis kami terletak di Kangar. So, kita ada 12 cawangan, 3 kompleks kraft dan 6 pusat inkubator. So, kalau kat sini memang di setiap negeri tu memang adanya kaftangan dan adanya usahawan-usahawan di bawah setiap negeri masing-masing lah. Sebagai contohnya di Cawangan Perlis, kita ada seramai 54 usahawan yang berdaftar di bawah kaftangan. So, next kan. Okey, ini adalah bidang-bidang kategori bidang kraft. Kita ada 5 kategori utama, iaitu tekstil, hasil limba, hasil logam, hasil tanah dan aneka kraft. Bidang-bidang kraft ni adalah produk-produk yang dihasilkan oleh usahawan. So untuk yang sebagai contoh tekstil, di bawah tekstil tu dia ada sub-sub bidang yang lain lah. So dia ada batik, dia ada songket, dia ada tenunan, tekatan, sulaman, jahitan. Di bawah hasil limba pula, dia ada kayu, buluh, rotan, mengkurang, ribu-ribu dan beban. Hasil logam, dia ada tembaga, pewter, perak, besi, emas. Hasil tanah, keramik, kristal dan kacir serta batu. Dan aneka kraft, dia ada manik, munciara, kulit, akselik, lukisan batik dan wow. So ini antara produk-produk, kategori produk yang dihasilkan oleh usahawan di bawah Kaftangan Malaysia. So next. Ini sehingga tahun 2020 usahawan yang berdaftar di bawah Kaftangan Malaysia adalah seramai 6,042 usahawan. So mana yang kita kategorikan usahawan ni di bawah 3 kategori, iaitu mikro, kecil dan sederhana. Daripada 642 usahawan tu, sebanyak 98.1% adalah di dalam kalangan usahawan mikro, 1.9% usahawan kecil dan 0.03% adalah usahawan sederhana. Ini antara kita punya definisi perusahaan kecil dan sederhana PKS lah, yang mana kita telah kategorikan setiap usahawan di bawah Kaftangan. Okay, next. Okay, ini adalah pencapaian keseluruhan panjang tahun 2018 hingga 2020. So, kalau ikutkan di sini, pada tahun 2020, kita telah usahawan di bawah Kaftangan Malaysia telah menjana pendapatan sebanyak 233.3 juta. Ini adalah pendapatan tahunan usahawan di seluruh Malaysia. Dengan bilangan usahawannya adalah seramai 6,042 usahawan, dengan bilangan tenaga pengerja adalah seramai 11,513 orang. So memang ada, kita juga di Kaftangan juga ada meletakkan KPI lah, sasaran jualan tahunan. So untuk memastikan usahawan ni sentiasa dapat menjana pendapatan lah. So kita pun untuk memastikan usahawan ni memperoleh pendapatan, kita juga di peringkat Kaftangan ada merencana pelbagai aktiviti dan program, especially daripada segi program pemasaran untuk memastikan usahawan dapat memasarkan produk-produk mereka. So next. Okay, ini adalah hala tuju Kaftangan Malaysia bagi tahun 2020 hingga 2030. So, kita punya tagline kita adalah kraft memperkasa sosio-ekonomi rakyat. Yang mana kraft adalah agenda pembangunan sosial dan ekonomi rakyat selaras dengan wawasan kerajaan ke arah kemakmuran bersama di bawah teras strategik memperkukuh kesejahteraan sosial. Industri kraft berupaya untuk meningkatkan kualiti hidup serta mewujudkan peluang pekerjaan dan menjana ekonomi rakyat. Ini yang kita garapkan
untuk tahun 2020 sehingga 2030. So next. Tak apa, next tuan. Satu lagi. Okey, ini adalah program-program yang kita telah laksanakan di bawah Kaftangan Malaysia. So inilah antara peranan kita untuk memastikan industri kraft ni kekal relevan. So antara program-program pembangunan yang kita telah laksanakan adalah program reka bentuk dan pembangunan kraft. Ini tertumpu kepada dari segi R&D produk-produk kraft. So kebanyakan kita telah berevolusi. Pihak pengurusan menyatakan kita perlu mengikut pada trend pasaran semasa lah. So kalau kita ikutkan produk yang dihasilkan pada tahun 1970-an dengan produk sekarang ni memang ada evolusi dia lah. So produk-produk tu kita di Kaftangan Malaysia pun ada section research and development lah. So section ni dia akan membuat penyelidikan daripada segi bahan, rekaan dan juga teknik-teknik yang baharu supaya produk-produk yang dihasilkan oleh usahawan ni mengikut trend-trend semasa. Itu untuk program reka bentuk dan pembangunan kraft. Yang seterusnya kita ada program pembangunan kemahiran komuniti kraft. Untuk program pembangunan kemahiran komuniti kraft ni, kita program-program di bawahnya adalah program untuk pemantapan usahawan. Contohnya kita ada bagi di bawah program ni kita ada bagi bantuan bahan mentah, kita ada bagi bantuan bengkel, bantuan ubah suai, bantuan peralatan dan juga kita juga di bawah program ni kita bagi bimbingan dan juga latihan kepada usahawan untuk memastikan produk yang dihasilkan tu mengikut trend semasa. So itu untuk yang program pembangunan kemahiran komuniti kraft. Yang ketiganya adalah program pemasaran kraft. Yang ni adalah di bawah section komersial dan digital, yang mana di bawah program pemasaran kraft ni kita ada pelbagai segmen-segmen pemasaran yang kita laksanakan untuk memastikan usahawan kraft dapat memasarkan produk-produk mereka. Dan yang keempat adalah program pembangunan kemahiran kraft. Yang ini di bawah Institut Kraft Negara. Dan seterusnya adalah program jejak warisan kraft. Okay, next. Okey, ini adalah program reka bentuk dan pembangunan kraft, yang mana di bawah program ni kita ada kategorikan ada dua program, iaitu program kajian dan standard serta reka bentuk kraft. Yang ini kita untuk memastikan produk kraft yang bermutu dan berdaya saing bagi memenuhi kehendak pasaran domestik dan antarabangsa. So untuk kajian dan standard ni, kita di bawah Kaftangan Malaysia ada melakukan research untuk penghasilan produk-produk kraft dengan menggunakan bahan-bahan baru, bahan-bahan gantian dan juga kita buat try and error menggunakan bahan-bahan semula jadilah. So ini memang di bawah program reka bentuk dan pembangunan. So selain pada itu, di bawah kajian kita juga ada reka bentuk produk kraft lah. So reka bentuk produk kraft ni kita di Kaftangan memang ada pereka designer yang sentiasa menghasilkan design yang mengikut peredaran semasa. So antara yang segmen reka bentuk yang kita ada di Kaftangan adalah segmen fashion dan aksesori, segmen hadiah dan cenderamata korporat, segmen produk pelancongan dan segmen alatan kelengkapan rumah. Okay, next. Okay, ini selain pada tu,
kita juga di Kaftangan ada juga mengadakan makmal pembangunan produk barulah. So once kita punya mereka kita telah menemui penemuan baru, so diorang akan train kepada usahawan-usahawan sedia ada. So melalui makmal pembangunan produk baru. So kita akan himpunkan usahawan-usahawan, contohnya kita akan himpunkan usahawan batik. So kita akan ajar teknik batik yang barulah kepada usahawan untuk menambahkan ilmu usahawan itu sendiri. Itu antara yang kita telah laksanakan adalah pembangunan produk kraft batik bermotifkan etnik orang asli. Untuk yang kraft batik bermotifkan etnik orang asli ni, kita menggunakan tumbuh-tumbuhan yang berada di kawasan sekitar pengampungan orang asli. Sebagai contoh, semasa saya pun ada terlibat di bawah makmal pembangunan produk kraft baru di perkampungan orang asli di Pulau Keri, yang mana teknik batiknya tu adalah menggunakan daun-daun yang terdapat di sekitar Pulau Keri tu. So pada teknik situ kita ambil daun-daun tu, kita terapkan di atas kain dan dia akan menghasilkan motif-motif daun tu sendiri. So selain daripada tu, kita juga ada makmal hiasan kemasan permukaan. So mana-mana bukan saja pembangunan produk baru, kita juga ada contohnya kalau katalah usahawan kita daripada segi kemasan produk dia tu kurang, so kita akan panggil diorang untuk kita train, untuk kita hajar sehinggalah usahawan kita dapat menghasilkan kemasan-kemasan produk tu mengikut standard yang telah ditetapkan oleh Kaftangan. So selain daripada itu, kita juga di pembangunan jika bentuk dan pembangunan kraft ni ada menjalankan kolaborasi kepakaran dalam dan di luar negara lah. So dan kita juga ada menganjurkan seminar dan bengkel untuk masyarakat luar untuk mengetahui lebih dekat berkaitan dengan produk-produk Kaftangan. Okay, next. Okey, ini di bawah program pembangunan kemahiran komuniti kraft, yang mana ini adalah program untuk pemantapan usahawan. Kita kategorikan program ni ada sebanyak 6 program yang kita laksanakan di bawah program pemantapan usahawan. So yang pertamanya adalah program startup. So yang ni adalah program di mana kita melahirkan usahawan kraft muda yang lengkap dengan ilmu keusahawanan dan kemahiran perniagaan yang dinamik serta berdaya saing di pasaran. So sebagai contoh, golongan-golongan belia yang keluar daripada lepasan pengajian IPTA atau IPTS ataupun yang daripada Institut Kraft Negara sendiri, so kita akan tawarkan kepada golongan belia ni untuk memasuki program startup kita lah. So di bawah program startup ni kita ada bantuan-bantuan yang kita berikan kepada usahawan-usahawan muda. Sebagai contoh, kita berikan bantuan peralatan, kita berikan bantuan bahan mentah, kita buat makmal untuk meningkatkan kemahiran usahawan-usahawan muda ni. So kita tolong pasarkan produk-produk mereka untuk memastikan Salam. Ya. Baik, sehat? Jadi VDR ada tapi Kak Iti tak ambil pasal kerja banyak. Kesian dekat Iti ni. Rumah pun tutup kadang nak cik. Oh, main rumah dapat VDR 2 hari tapi ada hari. Okey, untuk memastikan untuk memastikan usahawan-usahawan muda ni dia dapat memasarkan produk-produk mereka lah. So itu untuk di golongan belia. Kita juga ada program pembangunan perantisan kemahiran PPKK. Ni di mana kita program pembangunan perantisan kemahiran ni adalah di bawah program penjana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita baru-baru ni. So yang ni program ni contohnya saya mempunyai syarikat
syarikat perusahaan kaf tangan saya. So kalau saya nak ambil orang luar untuk bekerja dengan saya, so dia boleh masuk di bawah program pelatihan kemahiran ni. Maksudnya kaf tangan akan bayar allowance kepada peserta yang masuk untuk program PK ni. So kita akan bayar allowance sebanyak 1,200 sepanjang selama tempoh 6 bulan. Tapi selepas tempoh 6 bulan tu majikan tu perlulah mengambil pekerja yang baru ni untuk bekerja dengan dia. So itu untuk membantu juga kepada syarikat-syarikat ataupun usahawan-usahawan untuk mengambil pekerja-pekerja baru untuk meningkatkan dari segi kapasiti pengeluaran mereka lah. Itu untuk program pembangunan pelatihan kemahiran PPKK. Kita juga ada projek Semarak Craft. Okay, untuk projek Semarak Craft ni dia punya golongan sasar yang kita untuk buat projek Smart Craft ni adalah terdiri daripada belia dan belia wanis, golongan asnaf, orang kelainan upaya, golongan B40, golongan suri dan ibu tunggal serta golongan orang asli etnik Sabah dan Sarawak. So untuk projek Smart Craft ni sebagai contoh kita pernah buat di perkampungan orang asli di Pulau Keri. So di situ kita mengumpulkan golongan-golongan belia, golongan bawah B40 dan juga ibu tunggal. So kita akan ajar dia teknik pembuatan produk craft mengikut budaya mereka sendiri. Sebagai contoh, di Pulau Keri kita telah menghasilkan produk-produk ukiran kayu, kita telah menghasilkan produk anyaman mengkuang. So di situ ada golongan-golongan belia dan juga golongan B40 ni dia tak tahu teknik-teknik untuk penghasilan produk craft tu. So dengan tu kita ajarkan teknik kepada mereka untuk memastikan mereka ni dapat menjana pendapatan mereka selepas daripada makmal yang kita telah laksanakan. Okay, next. Okay, ini adalah selain pada itu juga untuk program pembangunan kemahiran community craft ni kita ada juga projek pengukuhan usahawan dinamik. Yang ini untuk memperkasa kemahiran teknikal, pengeluaran dan kemahiran perniagaan komuniti craft melalui kursus dan latihan keusahawanan. Yang ini kita ada jemput juga penceramah-penceramah dari luar untuk memberikan ilmu kepada semua usahawan-usahawan kita daripada segi kemahiran teknikal dan juga daripada segi soft skill enhancing entrepreneurial development. So selain daripada itu, kita ada juga projek penggalakan pengeluaran craft. Di sini kita membantu usahawan di dalam memberikan bantuan-bantuan bahan mentah dan juga bantuan peralatan lah, untuk memastikan mereka dapat meningkatkan kapasiti pengeluaran. Yang ni program-program ni memang kita especially usahawan-usahawan yang kurang berkemampuan lah. So kita akan bantu dia daripada segi pembelian bahan mentah, pembelian peralatan, mesin-mesin dan juga sekiranya mereka memerlukan bengkel yang untuk menghasilkan produk craft, so kita akan buat bengkel dia untuk memudahkan mereka untuk menghasilkan produk-produk craft. Selain daripada itu, kita juga ada projek craft community ku. Yang ini adalah program satu kawasan, satu daerah yang berfokuskan kepada kemahiran dalam penghasilan, pengeluaran dan pemasaran produk craft dan dilaksanakan dengan sokongan dan kerjasama strategik pihak berkuasa tempatan, agensi kerajaan dan swasta serta badan bukan kerajaan. Yang ini kita pernah beberapa negeri kita telah pernah laksanakan
Sebagai contoh, kita buat di Besut Terengganu, yang mana di kawasan Besut Terengganu tu adanya pengusaha-pengusaha kraft ukiran kayu. So kita himpunkan mereka ni, kita bantu dia daripada segi teknik ukiran kayu tu sendiri. Kita berikan bantuan-bantuan rekaan, kita berikan bantuan-bantuan bahan mentah untuk kita develop dalam satu kawasan untuk memudahkan kita untuk membuat pemantauan, untuk datang ke sana, untuk memberikan penerangan. So ini adalah antara projek-projek kraft community ku lah yang kita telah laksanakan. Okay, next. Okay, ini adalah program pemasaran kraft yang mana kita ada promosi di domestik dan juga promosi antarabangsa lah. So untuk promosi domestik kita kategorikan ada 3 kategori. Pertamanya program bertema. Program bertema ni adalah program-program yang dilaksanakan di ibu pejabat. Contohnya sebagai Hari Kraft Kebangsaan, Warna-Warni Aidilfitri, kita juga ada Pasar Reka. So yang ni yang kita big event yang kita laksanakan di Kuala Lumpur lah. So selain pada tu kita ada juga promosi Kraft Malaysia yang mana yang kita anjurkan festival kraft di cawangan-cawangan negeri. Di setiap state, di setiap negeri tu akan anjurkan festival kraft untuk menghimpunkan usahawan-usahawan setiap negeri untuk memasarkan produk-produk mereka. Dan selain daripada itu, kita juga ada memasarkan produk-produk usahawan di pusat beli belah sebagai contoh Great Eastern Mall, East Coast Mall Kuantan, Bintang Mega Mall Miri dan juga Mercer Mall Terengganu. Okay, next. Okay, selain daripada itu, kita juga ada pembangunan perniagaan dan pemasaran digital. Yang ini adalah yang dijalankan oleh anak syarikat kami lah, iaitu Syarikat Pemasaran Kaya Niaga Sinar Berhad yang ada 21 outlet perniagaan mereka di seluruh negeri lah. So antaranya outlet-outlet yang ada oleh Syarikat Pemasaran Kaya Niaga ni adalah di Kompleks Kraft Kuala Lumpur, Kompleks Kraft Johor dan sebagainya lah. Okay, next. Ini adalah komunikasi pasar bersepadu. Memang kita sentiasa menjalinkan kerjasama dengan media-media masa untuk mewawarkan aktiviti yang dijalankan oleh Kraft Tangan dan juga memaklumkan berkaitan dengan perkembangan terkini Kraft Tangan Malaysia. Okay, next. 4 adalah program pembangunan kemahiran kraft. Yang ini program ni di bawah Institut Kraft Negara yang mana dia melahirkan modal instan yang berkemahiran tinggi dan cemerlang dalam industri kraft. So di Institut Kraft Negara ni ada menawarkan pengajian iaitu diploma dan sijil, dan juga yang terkini ni adalah silap saya sijil kemahiran SKM pun ada, yang mana Institut Kraft Negara ni dia punya lokasinya adalah di Templer Park di Rawang. Okay, selain daripada itu ada juga kampus-kampus satelit, iaitu di kampus satelit di Sabah dan juga insya-Allah pada tahun ini akan diwujudkan kampus satelit di Sarawak untuk memudahkan para pelajar di Sabah dan Sarawak untuk memasuki Institut Kraft Negara. Okay, ini berkaitan dengan Institut Kraft Negara. Okay, next. Okay, ini program jejak warisan kraft yang mana antara yang kita laksanakan adalah
Dari segi pemeliharaan dan pemeliharaan. Untuk yang pemeliharaan, mana kita akan buat pengiktirafan kepada toko kraft dan adik guru untuk memastikan jasa-jasa beliau, jasa-jasa mereka ni dikenang lah. Dan juga selain daripada itu, kita juga ada pengembangan ilmu dan pendidikan kraft di mana kita buat kempen kesedaran di sekolah dan juga di IPTA. Dan juga selain daripada itu, kita ada buat kajian dan dokumentasi lah. So mana-mana yang perhasilan produk-produk kraft tu kita akan bukukan untuk tatapan umum lah. Okay, next. Ini adalah pemeliharaan, program di bawah pemeliharaan di mana kita ada muzium kraft dan galeri kraft warisan yang terdapat di 3 lokasi iaitu di Kuala Lumpur, Muzium Kraft Langkawi dan juga galeri kraft warisan. Selain daripada itu, pemeliharaan kita juga mengumpulkan koleksi dan artifak produk-produk kraft tangan yang rare punya lah. Maksudnya yang pada zaman-zaman dulu diorang buat dan kita kumpul dan kita tayangkan di setiap muzium di 3 lokasi tu lah. So selain daripada itu kita ada juga perlindungan dan juga petunjuk geografi. Okay, next. Ini adalah jaringan kolaborasi yang kraft tangan pernah jalinkan. Okay, next. Okay, ini adalah pengiktirafan untuk tahun 2019 yang kraft tangan Malaysia pernah rangkul lah. Next. Yang pertama, untuk di dalam negara kita pernah mendapat pengiktirafan pematuhan sistem kawanan standard tu biasalah kan. Orang government minyak ni kan. So yang seterusnya adalah perhatikan kompleks kraft sebagai rakan Langkawi UNESCO Global Geopark. Untuk yang peringkat antarabangsa pula, next. Kita kraft tangan pernah memenangi 2 anugerah sempena Third International Craft Awards oleh Craft Village India menerusi kategori antara kategori yang kita telah menang adalah seperti Craft Institute Academy of the Year yang dimenangi oleh Institut Craft Negara dan juga Village of the Year yang dimenangi oleh Craft Community Ku Batu Melungguian Sabah. Juga selain daripada itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Si Paduka Baginda Persuri Agong turut memenangi untuk menerima anugerah Craft Icon of the Year untuk tahun 2019. So itu adalah sedikit sebanyak cerita berkaitan dengan kraft tangan, apa yang peranan kraft tangan, yang apakah peranan yang dimainkan oleh kraft tangan dan juga sedikit sejarah berkaitan dengan kraft tangan lah. Tuan Syahadat. Okey, baik. Terima kasih Tuan. Cuma boleh tak kita kongsi sikit sebenarnya dalam kraft tangan ni, kalau kita tengok apakah program-program yang dapat dijalankan semasa PKP atau sebagainya Tuan? Okey. Untuk program-program yang semasa PKP ni, pada bulan Mac yang lalu, so kebanyakan usahawan-usahawan di bawah kraft tangan Malaysia ni daripada segi pendapatan dia amat terjejas lah sebab tak dapat nak pasarkan produk-produk mereka ni. So sebagai contohnya kalau ikutkan pada tahun ni kita ada hari kraft pemasaran pun tidak dapat dilaksanakan. So segala aktiviti pemasaran secara fizikal kebanyakannya untuk tahun ni memang tak dapat nak dilaksanakan lah. So pihak pengurusan kraft tangan Malaysia telah berbincang untuk mewujudkan platform digital bagi memasarkan produk-produk usahawan sepanjang tempoh PKP pada tahun yang lalu lah, pada tahun lepas. So antara platform-platform yang kita telah wujudkan pada tahun
tahun lepas adalah MyCraft Shop. MyCraft Shop ni konsep dia lebih kurang macam Lazada dan juga Shopee, yang mana kita menghimpunkan sebanyak 382 usahawan craft untuk memasarkan produk secara digital, yang mana telah dilancarkan pada 15 Oktober 2020. Platform ni telah dirasmikan juga oleh Menteri Pelancongan Seni dan Budaya lah pada 15 Oktober yang lalu. Kalau tuan Syahadat sekarang ni mudah lah untuk membeli produk craft ni, dah tak perlu lagi nak nak pergi ke kedai ke ataupun outlet syarikat pemasaran aneka ke. So sekarang ni dah boleh di hujung jari dah semua. So boleh type MyCraft Shop. So Menggunakan boleh boleh di situ ada pelbagai produk-produk craft di semua negeri lah. So katalah Cik Syahadat nak produk batik ke ataupun apa-apa produk berkaitan craft, boleh tengok, boleh di MyCraft Shop lah. So mana kata sekarang ni digitalize lah. Betul. Kita menggunakan sistem online, dan ke arah IR 4.0 kita menggunakan sistem perniagaan secara alam maya dan sebagainya lah kan. Ya, betul. Selain pada MyCraft Shop, kita ada juga platform digital kita, eCraft Bazaar. Yang ni eCraft Bazaar ni pembelian melalui Facebook lah. Kita wujudkan satu grup eCraft Bazaar, mana kita menghimpunkan usahawan, penggemar produk craft dan juga orang-orang awam untuk membeli produk di dalam platform Facebook di page eCraft Bazaar lah. So kat sini grup ni ada seramai sehingga hari ni ada seramai 14,000 ahli lah yang terdiri pada usahawan dan juga peminat craft. Dan di dalam ni bukan sahaja kita menjual produk craft, bahkan kita juga memberi knowledge kepada publik berkaitan dengan pembuatan teknik-teknik produk craft, dan juga cara pembuatan produk craft tu pun kita ada masukkan video-video itu di dalam eCraft Bazaar untuk menambahkan lagi pengetahuan masyarakat awam lah. So selain daripada itu, kita ada Craft on the Go. Craft on the Go ni adalah aplikasi telefon mudah alih yang memaparkan maklumat usahawan craft. So katalah Cik Syahadat berjalan-jalan di Langkawi ke sebagai contoh. So Cik Syahadat boleh download aplikasi Craft on the Go ni, dan dalam tu Cik Syahadat akan tahulah di Langkawi ni di mana produk-produk craft tu dijual. So itu Craft on the Go lah. So yang ni kita telah laksanakan sepanjang tempoh PKP ni untuk memastikan usahawan tu dapat memasarkan produk-produk mereka. Selain pada itu, kita juga di bawah semasa program PKP ni kita ada program penjana yang mana telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Di bawah program penjana ni kita bagi kepada sebagai contoh kepada komuniti cara pembuatan produk craft. Kita ajar diorang cara pembuatan produk craft. Kita kumpulkan dalam 3 hari. Sebagai contoh, saya di Perlis, kita buat kita bekerjasama dengan Jabatan Kemas. Kita buat di Kanga, mana kita menghimpunkan ibu-ibu tunggal dan juga golongan B40. Kita selama 3 hari tu kita ajar dia produk face mask, jahitan face mask. Mula kita ajarkan teknik pembuatan batik. Selepas itu kita ajarkan teknik jahitan face mask lah. So daripada situ, komuniti di Kanga Ibu Tunggal dan juga bawah B40 ni dapat menambahkan pendapatan sampingan mereka lah. So yang terbaru ni kita ada terima tempahan, komuniti Kanga ni ada terima tempahan daripada SUK
untuk menghasilkan produk-produk face mask dan juga produk-produk jahitan beg untuk cenderamata pihak-pihak SUK lah. So itu yang kita laksanakan program sepanjang tempoh PKP ni lah. Tapi yang kita buat makmal dengan komuniti Kanga ni, kita buat time tu time PKPP. Bukan time PKP memang tak boleh nak laksanakan lah makmal. So time PKPP tu ada masa sebelum tahun lepas tak silap saya yang keadaan time tu tengah reda. So kita panggil diorang ni, kita ajar mereka dan kita juga tolong memasarkan produk-produk mereka, dan di situ komuniti-komuniti di Kanga ni dapat menjana pendapatan mereka lah. Yang mana golongan sasar kita adalah golongan suri dan ibu tunggal serta golongan B40. Itu yang kita laksanakan sepanjang tempoh PKP ni, Encik Syarat. Sangat menarik kalau katalah lepas ni dalam tempoh PKP ni ada dalam kalangan warga kampus UUM terutamanya yang berada di Perlis dan sebagainya, kalau nak menyertai nanti kita akan ada sedikit penerangan macam mana kita nak sertai kraft tangan ni kan Tuan, ya? Boleh. Kita akan teruskan Tuan. Jadi Tuan boleh cerita sikit tak kod. Tadi saya nampak ikon kita yang pertama, Permaisuri Agong kita, itu merupakan ikon untuk kraft. Dan ada lagi tak ikon-ikon untuk kraft yang boleh Tuan ceritakan sedikit, terutamanya ikon tempatan ni. Macam mana proses nak jadi ikon ni, apa sepatutnya yang ada kepada mereka ni. Silakan Tuan. Okey, untuk menjadi ikon ni, pertamanya dia kita pernah melantik sebagai contoh Khairi Jamaluddin untuk menjadi ikon untuk untuk menghebarkan berkaitan dengan kraft tangan. So kita untuk Khairi Jamaluddin tu kita pernah buatkan baju batik khas untuk dia, dan setiap kali dia keluar di kaca TV, so dia akan menggunakan produk-produk kraft untuk memberi kesedaran kepada masyarakat untuk menggunakan produk-produk kraft tempatan. Sebagai contoh sekarang ni kalau Encik Syahadat tengok, kebanyakan golongan-golongan belia kita ni memakai baju-baju batik yang daripada Indonesia kan. So itulah peranan kita menggunakan ikon-ikon belia sebagai contoh Khairi Jamaluddin ni untuk memastikan golongan-golongan belia ni memakai produk batik tempatan lah. Kadang-kadang sedih juga kita tengok, yalah walaupun produk batik Indonesia ni dia lebih murah, tapi kita patutnya kita berbangga kita menggunakan produk-produk kraft tempatan lah. So kita juga di kraft tangan juga ada dalam proses untuk melantik beberapa ikon lah daripada golongan selebriti untuk meningkatkan kesedaran kepada masyarakat untuk menggunakan produk-produk kraft tempatan lah. I see. So kalau kata kraft tangan sudah mengeluarkan baju batik contoh misalnya kan, baju batik ni dia ada pematuhan baju batik ke macam mana? Pematuhan standard dia. Pematuhan macam mana tu? Itulah sebab bila saya pergi ke parlimen, ada satu section ni, dia pembuatan baju batik daripada kraft tangan. Jadi dia kata baju batik Indonesia dengan Malaysia lain. Baju batik Malaysia kalau nak pakai ada pematuhan-pematuhan baju batik yang ditetapkan. Oh, saya pun macam baru tahu juga. Adakah benda tu Tuan? Okey, dia pematuhan tu dia lebih kepada pematuhan standard batik lah. So pematuhan standard batik ni adalah kita keluarkan standard batik kepada usahawan-usahawan untuk menghasilkan produk mengikut teknik yang telah ditetapkan oleh pihak kraft tangan lah. Kadang-kadang usahawan kita ni dia buat produk batik tu corak-corak elemen-elemen dia tu menggunakan konsep-konsep daripada seberang pada Indonesia. So kita kalau boleh kita nak pastikan usahawan-usahawan kita ni menghasilkan motif-motif mengikut motif-motif tempatan lah.
Sebagai contoh macam di Negeri Selangor, motif batiknya lebih terarah kepada bunga tanjung, dan di negeri-negeri lain ada dia punya ikonik motif dia tu lah untuk dihasilkan. Okey Tuan. Jadi Tuan, kalaulah kita tengok tadi berkaitan dengan apa Tuan cerita berkaitan dengan online dan sebagainya, bercerita berkaitan dengan batik dan sebagainya, dan kita nak buka sedikit Tuan, pandangan Tuan lah kepada para penonton kita dekat luar sana, terutamanya mereka yang ada masalah-masalah daripada segi ekonomi dan sebagainya, tak tahu dah diorang nak buat apa ni. Ada kita dengar isu daripada pilot kita kan, pilot diberhentikan selepas sahaja pandemik COVID-19 ini. Kita tengok pramugari-pramugara di sektor-sektor swasta misalnya Tuan, ramai dalam kalangan mereka ini terjejas dengan faktor ekonomi, dan mungkin mereka mempunyai kreativiti sendiri, terutamanya golongan-golongan muda ataupun golongan dewasa ini. Diorang nak menceburkan bidang dalam perniagaan craft. Jadi Tuan, boleh tak Tuan beri sedikit nasihat kepada penonton kita ataupun pandangan bagaimana untuk mereka ini sertai craft tangan negara ni ataupun craft tangan Malaysia ni? Silakan Tuan. Okey, pada yang masyarakat yang nak join craft tangan Malaysia ni, dia pertamanya diorang kena ada minat lah untuk menghasilkan produk-produk craft tu. Dan setengah masyarakat kita ada yang tak tahu macam mana, diorang tak tahu di mana diorang perlu di mana untuk belajar untuk menghasilkan produk-produk craft. So kita di Institut Craft Negara, kita ada menawarkan 3 jenis pengajian lah. Pertama ada diploma seni craft, iaitu di bawah diploma seni craft ni kita ada seni craft batik, seni craft tenunan, dan seni craft kayu, seni craft logam, seramik dan rotan. Mana tempoh pengajiannya selama 3 tahun. Yang mana dia berfokuskan kepada 60% kemahiran dan 40% akademik. Selain daripada itu untuk yang 3 tahun. Untuk yang sijil, untuk yang tempoh pengajian untuk sijil seni craft ni adalah selama 2 tahun. Yang mana kita di sini menawarkan juga sijil seni craft batik, tenunan, kayu, logam, seramik dan rotan. Ni tempoh pengajiannya selama 2 tahun lah. Selain daripada itu, kita juga ada sijil kemahiran Malaysia SKM, seni craft batik, tenunan, kayu, logam, seramik dan rotan lah. So, ni adalah yang program yang ditawarkan di Institut Craft Negara. Tapi cuma dia punya proses pembelajaran dia tu agak panjang lah, 2 ke 3 tahun. Tapi kepada yang nak mencuba dalam tempoh yang singkat, boleh berhubung terus ke cawangan craft tangan di setiap negeri. Boleh tanyakan di seksyen pembangunan usahawan. So, diorang ada tawarkan program-program makmal di bawah komuniti masing-masing. Sebagai contoh, kami di Perlis, kami buat di Kanga dan juga di Kampung Sebelah Ramai, Kuala Perlis. So, di situ mana-mana yang nak belajar teknik-teknik pembuatan produk craft ni boleh join sekali dengan masyarakat-masyarakat di sana lah. Boleh di sana kita akan ajar dalam masa 3 ke 4 hari bergantung kepada produk yang kita nak hasilkan. So, selepas itu kita ada program, dia ada fasa 1, fasa 2 dan fasa 3 lah. So, kita akan belajar di situ pelbagai produk-produk pembuatan produk craft. Sebagai contoh di Kanga, kita buat fasa pertama kita ajar 2 teknik batik dulu. So, fasa kedua kita ajar dia asas jahitan, dan fasa ketiga kita hasilkan produk-produk jahitan. So, kat situ dalam masa saya rasa yang fasa 1 tu kita ambil masa dalam 2 hari, fasa 2 pun 2 hari, fasa 3 pun 2 hari. So, total selama 6 hari tu, at the end of the makmal tu, memang peserta dah boleh menghasilkan produk mereka sendiri. Kan? So, selain itu kita juga ada, selepas diorang dah belajar tu, kita akan bagi diorang pula bantuan bahan mentah. Bahan mentah, bantuan peralatan. So, untuk diorang
continuous untuk buat produk-produk tu. So di situ setelah kita bagi bahan peralatan dan juga bahan mentah, so produk-produk yang itu kita akan ambil dan kita akan tolong untuk pasarkan produk-produk mereka. So so kalau nak mudah, bolehlah pergi di cawangan negeri yang terdekat dan boleh bertanyakan kepada pegawai seksyen pembangunan usahawan kraft. Diorang akan tiap tahun diorang akan ada program-program makmal yang akan dilaksanakan mengikut komuniti lah. I see, Tuan. Kalau kita tengok sini, ini adalah syarat kemasukan bagi peringkat diploma, peringkat sijil ni, Tuan, kan? Ya. Dan kalaulah jika ada dalam kalangan mahasiswa UUM misalnya ingin nak masuk, kita ada short course ke, Tuan? Short course untuk yang sijil Kemahiran Malaysia ni dia ada short course. Short course ni macam mana, Tuan, proses dia short course? Sekejap Kalau contoh kita tengok di college community, dia keluarkan khusus. Okey, dalam satu hari itu kita akan bayar dalam RM30 misalnya. Kita akan belajar macam mana nak bancuh kek. Okey. Dan pada kali yang kedua kalau kita pergi, macam mana kita nak proses kek itu dengan harga, dengan yuran yang sama dan sebagainya. Tapi kalau keistimewaan di kraftangan Malaysia ni ataupun Perbadanan Kraftangan Negara ni, apa kelainan sedikit yang dibawakan, short course-nya ke ataupun dari sudut sijilnya ke, mungkin Jumaat Sabtu atau pelajar boleh ataupun peserta boleh menyertai ke dan sebagainya. Silakan, Tuan. Untuk yang short course ni, dia ada short course untuk batik, tenun, kayu, logam, keramik dan rotan. Dan dia punya masa pembelajaran khusus itu adalah pada hari Sabtu dan Ahad. So tapi cumanya macam untuk short course ni dia perlu hadir ke Institut Kraft Negara lah. Sebab kat situ peralatan, dia punya kemudahan memang dah ada. Kalau katalah secara online ke apa memang tak ditawarkan lah. Sebab dia perlu menggunakan fasiliti yang terdapat di IKN. So dia secara ada praktikal lah. Ya, secara praktikal. Dan dia ada beberapa cas yang dikenakan kepada yang untuk mengambil short course lah untuk sehari Sabtu dan Ahad. Ya. So kalau katalah siapa-siapa yang berminat untuk ambil Sabtu dan Ahad ni, short course ni boleh berhubung direct dengan Institut Kraft Negara lah. Memang ada tawarkan program-program seperti ni. Okey, Tuan. Kita kepada sesi Q&A dan sebelum itu kita nak memperkenalkan sedikit. Ini merupakan salah seorang tokoh adik guru untuk kraft negara yang terkenal sangat kalau dulu di Perlis, pembuatan kraft wow katanya. Dan sekarang ini bagaimana, Tuan? Ada lagi ke adik guru ni? Ya, ada. Adik guru Samad Beman ni masih lagi aktif memberikan tunjuk ajar di masyarakat-masyarakat Perlis, khususnya kepada pembuat wow di Perlis ni lah. So far kalau ikutkan sekarang ni tengah angin timur ni memang tengah musim-musim panas dan angin kuat kan. Ya, tengah rancak lah daripada segi permainan wow. So kalau ikutkan Cik Syahadat, permainan wow ni sebelum-sebelum ni memang diorang ada persatuan dan juga memang ada pertandingan. Pertandingan pembuat dan pemain wow. So adik guru Samad Beman ni antara salah seorang pengadil lah untuk pertandingan tu. Dan juga adik guru Samad Beman ni juga pernah memasuki pertandingan di tempat saya di Thailand. Dia dah pernah memenangi tempat pertama di pertandingan wow di Thailand. Okey.
Kalau kita tahu dekat Thailand ni memang pembudayaan untuk craft negara di Thailand ni memang sangat-sangat naik lah kan kalau kita Ya. tengok lah. Dan siapa sangka adik guru mewakili Malaysia juga memenangi ya. Makna kata kita ni rakyat Malaysia ni ada Ya. bakat tu masing-masing tuan ya. Cuma kita Betul. tak tahu saluran tu mana kita nak curahkan idea, dekat mana. Contoh macam mereka yang dah pencen bekerja dan sebagainya kan kadang-kadang duduk kat rumah saja pun badan dah biasa bekerja tuan ya. Tapi tak Betul. tahu nak buat apa dan sebagainya. Sebab tu Ya. kita hadirkan perbincangan pada hari ini bersama dengan Perpadanan Kraftangan Cawangan Perlis untuk kita nak tengok apa kursus yang ditawarkan, bagaimana short kursus yang ditawarkan ataupun pengajian singkat ya dan sebagainya. Dan tuan, kita akan buka sesi Q&A kepada para penonton kita yang sedang menyaksikan secara langsung ini ya. Dan ada satu soalan daripada Haziq kepada tuan. Tu tiba-tiba dia WhatsApp kita menggunakan all channel, semua platform. Baik tuan. Dia nak tanya tu, okey Tuan Mahzuz, saya nak tanya, saya Haziq, pelajar semester 5. Saya nak tanya bagaimana kalau saya sedang mengikuti pengajian di Universiti Utara Malaysia tapi dalam masa yang sama saya teringin masa lapang saya untuk menceburi bidang di kraft tangan ataupun Perbadanan Kraft Tangan. Silakan tuan. Okey, kita kalau ikutkan pada tahun lepas kita pernah bercadang untuk menganjurkan komuniti kraft belia, mana kita menghimpunkan 1,000 belia di seluruh Malaysia untuk mengikuti 2 hari kita akan mengajar mereka untuk dari segi pembuatan produk kraft. Tapi memandangkan PKP pada hari itu, so kita tidak dapat nak dilaksanakan lah. Walau bagaimanapun sekarang ni kita di Kraftangan Malaysia cuba untuk memberikan ilmu dan mengajar kepada belia-belia yang berminat untuk mengikuti ni secara online. So kita sebelum ni kita buat makmal secara fizikal, iaitu teknik pembelajaran secara fizikal. Tapi sekarang ni kita akan go to online pula teknik pembelajaran tu. So kepada belia yang berminat, mahasiswa dan mahasiswa yang berminat, so kita akan bagi satu video perbuatan dan kita akan postkan bahan mentah dan juga peralatan untuk diorang buat di rumah. Tak perlu lagi nak jumpa secara fizikal. So yang tu insya-Allah kita tengah setupkan workout untuk benda tu, dan insya-Allah mungkin dalam pertengahan tahun ni kita boleh lancarkan program untuk mana-mana belia ataupun golongan-golongan yang nak mencuburi dalam bidang kraft ni untuk menghasilkan produk-produk kraft. Dan tuan, saya rasa sebenarnya untuk produk kraft tangan ni, saya rasa semua orang boleh menghasilkan kraft tangan masing-masing kan. Contoh di masa-masa lapang, kalau ibu-ibu tu di rumah tu kan, bersama dengan anak, dan anak-anak kita tengok pun ada yang kreatif. Warga kampus ni pun ada yang kreatif tuan. Sebab itu saya ada lagi satu soalan untuk tuan ni daripada staff UUM. Okey, soalan yang berbunyi tuan, jika saya meminati bidang kraft kayu, kita ada kraft kayu ke tuan? Ada, ukiran kayu. Ada ukiran kayu. Di mana tempat saya rujuk? Silakan tuan. Okey, kalau siapa yang berminat untuk mengikuti ukiran kayu ni, untuk mendalami daripada segi teknik ukiran kayu ni, saya syorkan untuk mengikuti kursus pengajian di Institut Kraft Negara lah. Sebab untuk menghasilkan ukiran kayu ni, Encik Syahadat, dia bukan mengambil masa dalam 2-3 hari. Yang kita buat program makmal yang 2-3 hari tu produk kraft, pembuatan produk kraft yang mudah. Tapi untuk ukiran kayu ni, dia mengambil tempoh yang agak lama lah untuk kita dapat menghasilkan produk ukiran kayu ni. So saya syorkan kepada yang berminat ni boleh menghubungi dan menghubungi pihak Institut Kraft Negara untuk mengambil sama ada diploma, sijil ataupun short course untuk hari Sabtu dan Ahad tu.
So di situ mudah untuk mana yang berminat untuk ukiran kayu ni untuk belajar dengan pakar-pakar dalam ukiran kayu ni lah. Sebab ukiran kayu ni dia bukannya sehari 2 hari belajar dia boleh jadi expert. Syahadat. Dia mengambil masa jugalah. Ambil Bertahun-tahun masa juga. juga. Iya betul. Okey, kalaulah saya sebenarnya saya ada sesi lawatan dahululah pada 2019 di Okey. negara, kalau tak silap saya, di Kuala Lumpur. Okey. Dia ada satu kursus yang ditawarkan untuk kita mereka bentuk logam. Kita buat Betul. cincin, kita buat rantai, kan, Betul. kita buat souvenir dan sebagainya. Ni kalau kata Ya. perempuan ni, penonton-penonton kita wanita dekat luar sana ataupun lelaki Ya. macam saya pun minat. Okey. Tuan, nak tanya, di manakah kita boleh nak rujuk ni? Atau di Perbadanan Perlis pun ada kursus yang ini ditawarkan? Silakan tuan. Okey, untuk yang khusus pembuatan produk logam ni, dia tak semua negeri ada lah. Contohnya negeri yang membuat produk-produk craft logam ni, kalau ikutkan yang famous adalah di Kelantan lah. Kelantan dan juga di Terengganu. So diorang memang ada kepakaran dan juga ada pengusaha-pengusaha yang menghasilkan produk-produk craft ni. So untuk yang mana-mana yang untuk belajar untuk pembuatan produk craft logam ni, pertamanya mungkin diorang boleh belajar dengan usahawan-usahawan craft. So kadang-kadang usahawan craft ni dia ada juga buka kelas dia, Encik Syahadat. So mana yang berada di sekitar kawasan Terengganu dan juga Kelantan mungkin boleh belajar dengan usahawan-usahawan di sana lah. So diorang pun ada buka kelas juga. Dan kalau katalah selain daripada itu, kita juga di Institut Kraf Negara pun ada program yang ditawarkan untuk pembuatan produk kraf logam. So kat situ dia ada menggunakan lagi mudah lah di Institut Kraf Negara sebab dia dah ada peralatan equipment yang sesuai untuk memudahkan para pelajar untuk mengajar teknik pembuatan produk kraf logam ni. Okey, tuan, sedikit masa kita nak mempersilakan tuan lah apa keistimewaan yang ditawarkan di Perbadanan Kraftangan Perlis. Silakan tuan. Okey, kepada mana-mana yang berada di sekitar kawasan Perlis yang ingin belajar untuk pembuatan produk craft dan ataupun yang dah memang mempunyai bakat penghasilan produk craft dan diorang nak majukan lagi tahap pembuatan produk craft tu ataupun nak memasarkan produk tu, boleh terus datang ke Kraftangan Malaysia Cawangan Perlis. So kita akan bantu sedaya upaya untuk memastikan mereka ni berjaya lah. Memang satu tanggungjawab kami lah untuk menghasilkan produk-produk craft usahawan yang berjaya. So di Perlis juga ada juga golongan-golongan mahasiswa. Kita ada 2 orang mahasiswa daripada satunya di UiTM dan satu lagi di USM yang mana menetap di Perlis ni. So sepanjang tempoh mereka berada di sini, diorang dapat memasarkan produk shawl batik. So diorang datang di sini, kita ajar dia untuk menghasilkan produk-produk tu, produk-produk batik, dan sampai sekarang ni dia antara berjaya lah mendapat pendapatan sampingan dan walaupun dia terikat dengan pembelajaran, tapi dalam masa sama diorang boleh, masa terluang tu diorang boleh menghasilkan produk-produk craft. So jangan segan-segan, jangan malu-malu, boleh datang berjumpa kita akan assist lah untuk membantu masyarakat di luar sana yang ingin mengikuti program kraftangan ni lah. Okey. So terima kasih tuan ya. Banyak sangat sesi perkongsian daripada Tuan Mahzuz daripada tadi ya.
Kita mula sehinggalah kini, Alhamdulillah ya, banyak input-input, terutamanya kita tertumpu kepada mereka yang ingin mencari pendapatan ya Tuan Mazus ya, dan ingin menjana pendapatan, ingin mengeluarkan idea. Sebab dalam kalangan warga Malaysia ni, mereka ni masih kurang kesedaran sebenarnya Tuan. Ya, betul. Kan? Kurang kesedaran terhadap kraft tangan ni. Kita ada bakat, tapi kita tak tahu nak luahkan sebab kita tak tahu platform apa yang sesuai. Jadi sebenarnya waktu inilah untuk kita tunjukkan bagaimana platform kraft tangan negara ini ataupun Perbadanan Kraft Tangan Malaysia dapat untuk membentuk masyarakat yang bersifat usahawan, menjana pendapatan, dan dalam masa yang sama kita mampu mencurahkan idea kita dalam bidang kraft ni. Dan saya rasa Tuan, selepas ni mungkin cadangan lah saya tengok dari segi kursus dan sebagainya tu, umur daripada apa sehingga limit sehingga 30. Lepas ni mungkin ada kepada mereka-mereka golongan yang bekerja, mereka-mereka yang golongan apa orang kata sudah pencen ya, di sektor kerajaan maupun swasta ya, untuk kita buka lagi peluang ni Tuan, agar kraft tangan negara kita terus naik dan kita dapat menempah nama di mata dunia, insya-Allah Tuan ya. Okey, di akhir sesi ini Tuan, kami di warga Universiti Utara Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak kepada Tuan kerana pada saat dan ketika ini kita boleh berkongsi ya ilmu ataupun manfaat yang terdapat di antara warga penonton kita dan juga kraft tangan negara ataupun Perbadanan Kraft Tangan Cawangan Perlis. Terima kasih untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga ya. Kalau kata anda nak ke kraft tangan Cawangan Perlis ni, bolehlah jumpa. Kalau terserempak dengan Tuan Mahzuz ni, say hi je lah kepada Tuan ya. Baik, di akhir sesi ni boleh kita buka sedikit gambar untuk kita sesi bergambar bersama. Silakan para penonton ya. Suka saya wawarkan juga kepada para penonton, di ruangan chat yang telah disediakan, kita ada sediakan link untuk isi nombor staff ataupun nombor matrik pelajar, dan juga kepada warga masyarakat setempat juga boleh isikan juga maklumat yang ada. Jika tiada nombor staff ataupun nombor matrik pelajar, anda boleh sahaja untuk isi ruangan-ruangan lain. Itu saja. Okey. Alright, itu saja daripada Universiti Utara Malaysia. Kami ucapkan jutaan terima kasih di masa yang cukup singkat ini. Ya? Yang lain? Okey, ada permintaan daripada Urus Setia. Dia kata Urus Setia kita minta untuk para penonton kita buka gambar masing-masing. Silakan. Ni untuk pelaporan lah ni ya. Itu dia, Cik Jamaat pun ada ya. Mana Puan Nabila ni, ada gambar je ni. Alright. Tak apa, yang lain kita akan teruskan. Okay, ready semua ya. Yang mana yang sudi untuk buka video, silakan. Satu, dua, tiga. Alright. Ada one, satu, dua, dan tiga. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Itu saja sesi perkongsian. Terima kasih kepada semua para penonton kita yang selepas ini ya, kita mohon izin kepada Tuan Mahzuz untuk kita paparkan secara live secara rakaman di YouTube dan juga di Facebook, kerana kita ada masalah teknikal ya antara link Webex dan juga link YouTube dan Facebook. Sepatutnya dia paparkan secara alamiah lah, lebih meluas. Dan itu saja daripada peringkat Universiti Utara Malaysia. Kami mohon maaf atas kekhilafan sepanjang program ini berlangsung. Sesi perkongsian yang sangat menarik ya Tuan Mahfuz dia, Mahzuz, selalu tersasul ni. Okay? Dan terima kasih kepada para penonton di luar sana yang sedang menyaksikan kami di sini. InsyaAllah kita akan ada sesi selepas ini lagi ya. Kita ada sesi 2.0 ke 3.0, 4.0 dan sebagainya ya. Okey, itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.